Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa, saya akan minta tuan-tuan untuk subscribe channel YouTube Dr. Amran untuk memulakan saya berjuang menegakkan kebenaran supaya tidak ada lagi DAP dalam kerajaan Malaysia selepas ini. Sebelum itu, saya nak buat penjelasan sikit. Penjelasan tentang sebuah laman Facebook bernama Amran Fans. Bahawasanya sesungguhnya saya Amran Ahmad dan juga Dr. Amran tidak ada kena-mengena, tidak terlibat langsung dengan laman Facebook tersebut yang hari ini kerjanya hanyalah menghentam kerajaan Perkhidmatan Nasional, dan oleh kerana nama kami sama, maka ada pihak yang mengaitkan saya dengan laman Facebook tersebut. Di sini saya ingin menegaskan saya tidak ada kena-mengena dengan laman Facebook Amran Fans dan saya tidak terlibat dalam kerja-kerja menghentam kerajaan yang ada pada hari ini. Okey, topik sebenarnya saya ingin katakan dalam video kali ini adalah tentang banyak portal-portal media-media melaporkan bahawa kerajaan Perkhidmatan Nasional hanya ada 2 majoriti ahli parlimen. Kerajaan Perkhidmatan Nasional yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin berdiri dengan 113 ahli parlimen, pembangkang ada 108 ahli parlimen, satu bebas, yang membawa erti bahawa kerajaan Tan Sri Muhyiddin ini tidaklah kuat, tidaklah mampu untuk dimegah-megahkan sebagai sebuah kerajaan yang kuat, yang mendapat mandat daripada rakyat secara solid dan hanyalah mampu bertahan selama 3 tahun sebelum PR15. Dan kalau susah-susah sangat, Tan Sri Muhyiddin berhak untuk membubarkan parlimen untuk Perikatan Nasional menuju ke arah PR15 bagi mendapat mandat rakyat sebenarnya, bukan mandat rakyat yang lahir daripada fitnah, bukan mandat rakyat yang lahir daripada menjanjikan manifesto bulan dan bintang, tetapi sebuah kerajaan yang benar-benar mendapat mandat rakyat akibat pertolongan dan bantuan yang diberikan oleh kerajaan kepada rakyat selama ini. Jadi saya nak minta, kalau Tan Sri Muhyiddin nak adakan PR15, nak bubarkan parlimen, jaga rakyat dulu. Bagi MP-MP semua, wakil-wakil rakyat adu-adun semua, kuasa dan juga kedudukan untuk mereka jaga rakyat. Di ketika negara menghadapi krisis COVID-19 ini, rakyat perlu dibantu. Ramai hilang kerja, ramai yang tak ada makan, ramai yang susah dan sebagainya. Dan ketika inilah adalah satu peluang untuk kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerajaan Perkhidmatan Nasional tunjukkan kepada rakyat bahawa mereka mampu membantu rakyat dikala negara menghadapi krisis akibat COVID-19 ini. Okeylah, kalau kerajaan Perkhidmatan Nasional ini tidak kuat, 2 majoriti saja, maka yang nak gantikan ni siapa? Yang nak gantikan Perkhidmatan Nasional dah tentulah Pakatan Harapan. Pakatan Harapan plus-plus, termasuk Tun Dr. Mahathir Mohamad daripada Parti Bersatu yang ada bersama beliau adalah 4-5 orang ahli parlimen bersatu yang tidak mahu bersama dengan Tan Sri Muhyiddin. Ada puak yang nak naikkan Anwar jadi PM, ada puak lagi yang nak Tun jadi PM semula. Dan inilah yang ada dalam Pakatan Harapan yang kononnya nak menggantikan Perkhidmatan Nasional ini. Kita tengok sendiri betapa kelam kabutnya, betapa berserabutnya kerajaan Pakatan Harapan pada hari ini. Yang ketara adalah pertembungan di antara Tun Mahathir Mohamad dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dua-dua nak jadi PM. Tun Mahathir nak jadi PM semula, Anwar Ibrahim nak jadi PM ke-9 pula. Masing-masing bergaduh. Baru-baru ni ada satu sidang akhbar. Sidang akhbar yang diadakan selepas Dewan Rakyat dan menunjukkan Datuk Seri Anwar tidak hadir pada sidang akhbar tersebut kerana ianya diadakan oleh Bersatu tetapi dihadiri pula oleh Ding Goeng daripada DAP dan juga Mat Sabu daripada PAN dan juga Syafiq Abdal daripada Warisan. Ini menunjukkan satu pertembungan yang ataupun pemusuhan dengan kesumat yang agak ketara kerana Datuk Seri Anwar tidak hadir pada peristiwa tersebut. Sekiranya mereka ini bersatu, mana mungkin Anwar Ibrahim tidak akan hadir pada PC yang diadakan oleh Tun dalam sebuah gabungan pembangkang yang kononnya berupaya untuk mengambil alih kerajaan daripada Perkhidmatan Nasional dikala negara menghadapi kesan COVID yang cukup dahsyat ini. Ini kita nampak dengan cukup jelas dan inilah Pakatan Harapan yang kononnya nak ambil alih kerajaan atas mandat rakyat. Itu satu. Keduanya, DAP dan juga PAN hanya menunggu
berlakunya perpecahan Melayu di kalangan komponen-komponen dalam gabungan pembangkang ini. DAP seperti biasa akan menangguk di air keruh. Mereka hanya tunggu Melayu bergaduh dan mereka akan muncul sebagai kuasa yang cukup besar untuk menguasai pakatan tersebut dan akhirnya mereka memerintah negara ini bukan untuk rakyat Malaysia tetapi untuk bangsa DAP semata-mata. Inilah yang DAP akan lakukan dan mereka suka melihat Melayu ini berpecah belah. Mereka suka lihat Tun Dr. Mahathir Mohamad bergaduh dengan Anwar Ibrahim sebab daripada situlah mereka akan mendapat kuasa dan akhirnya mereka akan membela bangsa DAP semata-mata. Bangsa DAP pastinya tuan-tuan tahu dan kita nampak bukan lagi untuk rakyat Malaysia tetapi untuk bangsa mereka semata-mata. Itu jelas. Dan baru-baru ini kebenaran makin tersalah apabila Tun M dengan jelas sekali mengatakan bukan saja dia tak suka Anwar, malah dia pun tak suka DAP. Saya pun heranlah. Macam mana mereka ini nak bekerja selepas ini, bagaimana DAP masih lagi mahu menyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad setelah dengan jelas Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata dalam satu video klip yang viral di sana sini mengatakan dia pun tak suka DAP juga seperti mana kebanyakan pemimpin-pemimpin bersatu yang lain. Jadi bagaimanakah DAP mampu untuk menerima realiti ini dan bagaimanakah Anwar mampu untuk menjadi PM cuma atas ihsan daripada DAP, cuma atas ihsan daripada PAN dan juga sebilangan ahli-ahli parlimen PKR yang saya rasa banyak pun dah menyimpang ke sana sini. Ada yang sokong Datuk Seri Azmin, ada yang masih nak kekal bersama Anwar dan ini menunjukkan betapa PKR sendiri dalam perpecahan. Belum masuk bersatu lagi. Bersatu dah pecah, PKR dah pecah, cuma DAP dengan PAN saja masih solid dan mereka ini hanya menunggu perpecahan Melayu, perpecahan pemimpin-pemimpin Melayu ini untuk mereka menangguk di air keruh untuk mendapat semula kuasa dan juga jawatan seperti yang diidamkan selepas PRU14 yang lalu. Jadi saya harap, saya menyeru rakyat Malaysia, kita berdoa agar Perikatan Nasional ini kekal, mampu untuk jaga kita sebagai rakyat dan akhirnya jika Tan Sri Muhyiddin menggunakan kuasanya untuk membubarkan Dewan Rakyat, Parlimen untuk menuju kepada PRU15, kita harap kita dapat menilai situasi yang betul, kerajaan manakah yang boleh menjaga rakyat, kerajaan manakah yang hanya berada di situ untuk merebut peluang-peluang yang ada dan juga tamakkan kuasa dan sebagainya. Ini satu benda yang jelas yang kita boleh fahami kerana Kerajaan Perikatan Nasional telah membuktikan bahawa ketika negara berdepan dengan krisis COVID-19 ini, mereka mampu untuk menjaga rakyat dan kita berharap kita bekerjasama untuk kita menyelamatkan semua negara ini daripada Pakatan Harapan yang kini dikuasai oleh DAP dan bukan oleh PKR lagi. Pada masa yang sama, saya nak minta kerajaan Tan Sri Muhyiddin, tolonglah, kalau kita nak tunggu COVID ni habis, ada yang kata 2 tahun, ada yang kata 5 tahun. Tetapi apa yang penting, saya harap lepas raya nanti, Tan Sri Muhyiddin akan menggerakkan usaha agar Lim Guan Eng kembali dihadapkan ke mahkamah atas dakwaan yang dibuat ke atasnya dalam kes Banglo dan juga Terowong. Ini rakyat tengah tunggu. Rakyat nak tengok mahkamah membuktikan bahawa segala tuduhan-tuduhan yang dibuat ke atas Lim Guan Eng sebelum ni adalah benar. Dan rakyat nak tengok kerajaan hari ini mampu untuk menyelamatkan negara daripada DAP yang sememangnya semua dah tahu adalah satu kesilapan besar pada PRU14 untuk mereka mengundi parti-parti yang bersekongkol dengan DAP dan akhirnya Melayu menjadi gelisah, mudah gulana dan sebagainya ketika DAP menjadi kerajaan. Itu satu. Kedua, rakyat mahu melihat Dong Zong diharamkan. Kerana Tun M sendiri pernah kata, Dong Zong sebuah pertubuhan yang resis, yang anti-Islam. Dan adanya Dong Zong di negara ini tidak memberikan apa-apa makna, tidak mendatangkan kebaikan kepada siapa juga. Dan Dong Zong ini perlu diharamkan dengan segera agar negara ini selamat daripada unsur-unsur rasisme, unsur-unsur anti-Islam yang membuatkan majoriti rakyat negara ini, orang Melayu terutamanya, menjadi gelisah dan sebagainya kerana adanya sebuah pertubuhan yang resis. Pada masa yang sama, Tan Sri Muhyiddin Yassin harus melihat dalam konteks yang lebih besar, iaitu mengenakan dakwaan ke atas pemimpin-pemimpin DAP yang terlibat dengan LTTE. Dah dibuktikan, dah ada kes, dah didakwa di mahkamah. Tetapi Pakatan Harapan, terutama DAP, menggunakan Tommy Thomas untuk membuang dakwaan-dakwaan tersebut dan akhirnya
pemimpin DAP yang terpalit dengan isu-isu LTTE bebas pada hari ini. Ini yang kerajaan tunggu. Itu belum termasuk kes Adib. Rakyat juga sedang menunggu bilakah keadilan untuk Adib dilaksanakan. Pada masa yang sama, rakyat juga sedang menunggu untuk kerajaan Tan Sri Muhyiddin melaksanakan keadilan untuk semua rakyat Malaysia dengan tidak membenarkan lagi UEC diterima oleh mana-mana pihak, tidak boleh mengiktiraf UEC ini untuk kemasukan ke pihak universiti dan sebagainya, dan juga akhirnya menghapuskan sekolah-sekolah vernacular yang menjadi intipati kepada unsur-unsur perkauman negara ini. Saya berharap walaupun benda ni susah nak dilaksanakan, tapi kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin walaupun mempunyai majoriti 2 ahli parlimen mampu untuk melaksanakan ini, dan saya berharap kerajaan Tan Sri Muhyiddin, kerajaan Perikatan Nasional yang mungkin akan berubah menjadi, saya tak tahulah apa nak jadi selepas ini, tetapi kita masih lagi mempunyai sebuah keadaan yang stabil dan bukan Pakatan Harapan yang dikuasai, yang didominasi, yang dimonopoli oleh DAP dan hanya menggunakan pertembungan di antara pemimpin Melayu ini untuk mereka mendapatkan kuasa. Sekian sahaja video saya pada kali ini. InsyaAllah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.